gerak dari sini. Ada wifi kan? Dapatkan wifi tu. Hai. Assalamualaikum. Ada lain tak? Abang nak buat jentik-jentik tu bang. Alah, tak ada lain lah. Ada lain tak? Ada lain tak ada? Ada. Okey. Ya, sikit. Okey. So kita pada satu tempat dah. Dekat dengan hall. Dapat tak? Situ. Dapat? Okey, Abi nak cerita apa tu? Tak, kita pada dalam hutan ni. Saya jumpa satu buah yang pelik. Pelik Ni nama dia adalah buah jentik. Jentik Saya Abi. tengok. Tunjukkan. Tak tahulah jadi ke tidak ni ha. Tapi dia orang kata kena jentik. Jentik boleh terbuka. Betul lah. Nampak bila saya jentik dia terbelah dua. Betul lah. Alamak. Ni namanya buah jentik. Nak macam buah rambai sikit. Pergi ambil. Pergi rasa. Kata Kakak pergi ambil bismillah. sana. Betul lah macam rambai. Cuma Macam dia rambai. dalam versi yang sangat kecil. Kat mana? Tu ambil kat sana kat kakak. Sedap. Sedap lah. Okey. Tadi makan buah jentik-jentik, rupa-rupanya memang sebiji rambai. Tapi versi kecil. Kecil je. Siapa tak tahu buah rambai, saya tak boleh nak tolong lah. Nak terang macam mana Okey. Waalaikumsalam, Zainab. Butang star tak ada. Oh, ya ke? Saya ni kau tanya pasal star. Tak apa-apa nak ni lah. Tapi saya tahu niat tuan puan nak bagi saya star. Niat je pun dah bersyukur dah. Saya dah happy dah. Okey. Alamak, mana Tuan Najib ni? Dia tak follow. Abang! Okey. Sorry, panggil suami saya sekejap. Sebab saya tengah ke arah line internet. Waalaikumsalam. Sedap masam manis kan? Dia macam buah rambai tapi versi halus je, comel je. Buah dia warna kuning. Dalam dia pun warna kuning. Aduh, penat. Dia nak saya share ni yang ada suan cantik ni anak. Korang kan suka tengok scenery. Kat mana macam biasalah. Tunggu saya balik dulu. Baru saya share. Lawa tak? Saya belanja ni. Kan, saat kami pergi retreat. Comel. Habis retreat diorang tanya kat mana. Kita kata tunggu kita balik kita share. Kat mana? Mari saya bagi tahu. Kat mana? Okey, saya sentiasa di hati you. Saya jealous lah. Hati sayang lah. Awak sentiasa di hati saya je. Waalaikumsalam Raihan. Weh, dia banyak pokok manggis. Ya Allah. Okey, jom baik, team. Baik. Banyak pokok manggis tu. Hati-hati. Nak sebiji. Siapa yang banyak tu? Weh, dah lah dia record jatuh banyak kali. Wah, Cik Wan. Ya Allah, tinggi tu pokok manggis. Tapi abang suka tau kalau pokok manggis ni kan. Dia bukan apa. Manggis ni, sekejap saya sini. Peganglah bang. Sayang. Kita menghadap dia orang. Manggis ni best ni bukan apa. Bahan dia punya ranting dia tu dia liat. So dia susah nak patah. Jadi abang tu pengalaman dulu. Biasa kalau saya panjat pokok manggis ni. Saya tak makan tau. Tapi abang suka panjat. Tak makan. Abang suka jenis yang lawa siapa makan manggis. Tolong petik rambai, rambai pun tak makan. Abang tapi bukan tu pernah jual mangosteen? MLM. Tak pernah. Adalah air. Beli je pernah. Mango pernah jual lah. Pernah tapi kita tak masuk kejap je, masuk ahli je. Memang masuk ahli je. Masuk melingkup. Nak masuk juga tapi saya dah tahu dah bakat melingkup. Memang pakar melingkupkan bisnes dulu. Aduh. Okay, so apa tadi saya dah cerita retreat ni. So apa function, apa guna? Tak nak tunjuk yang diorang banyak manggis tu. Jom sambil jalan. Jom. Sebab ada apa yang best sebenarnya resort ni. Sebelum ni resort ni dia tak ada internet. Tapi alhamdulillah yang dulu saya datang tak ada internet lagi. Baru je beberapa bulan lepas. Cakap bila datang, dia orang check bila orang datang. So bila kita datang kali ni alhamdulillah dia orang dah dapat Unify sebab dia orang dapat pasang dah Unify dalam resort ni. Sebab dia sangat hutan. Tapi alhamdulillah lah kita dapat berada kat sini. Sungai. Nak tengok tak sungai dia? Tak apa, kita tunjukkan panjat dah, nanti kita tengok sungai. Kita nak tengok. Dan sekeliling ni dah ada internet lah. So retreat ni adalah lebih kepada kita nak membina. Nombor satu kalau saya lah. Pengalaman saya bina relationship dulu. Betul. Bila relationship sebab mereka ni adalah pasukan yang akan melaksanakan apa yang kita plan. Antara pasukan kita tu lah kaki panjat. Tengok tak manggis dia tunjuk sikit si Cik Ain. Tu
Ni Cik Ain kita punya HR executive. Cik Wan pantang sakit tangan. Pakai akaun kita belum debit kredit tak balance. Tak balance Puan Hasnah ni. Tak balance debit kredit. Cuba buka sikit tengok ke tengok manggis dia. Masya-Allah, berkah lah orang owner resort ni. Bukan apa tau yang best. Dia orang ni adalah bila tanam pokok dia bagi orang makan. Tak ada charge apa-apa, additional charge tak ada. Lepas tu ambil kain, tak ada. Cik Wan angkat tu, ambil kain tu. Tu. Kita punya one of manager. Cik Wan makan lah. Memang pakai manjat. Banyak lagi ke buah atas tu? Adalah. Ada Ya. Alhamdulillah. Berkah lah dia kata tahun ni dia adalah macam baru first time tau dia kata tahun ni buah dia boleh makan. Durian. Dia ada kat sini saya nak bagi tahu you all. Ada durian. Ya, durian sebelah ni bang. Ada pulasan, ada rambutan, durian dia IOI. Ini pokok rambutan tak silap. Sayang, dia ada durian IOI, dia ada durian D24. Musang King tu tak adalah, Yang kalau kampung ada pun ada. dahsyat. Sungai? Okay, jom nak tengok tempat Nanti dia. kita bagi tahu kat mana. So bila kita retreat, kita kena cari tempat-tempat yang macam ni lah untuk Betul. kita orang kata let it out. Let it out. Apa benda yang kita dah stress, apa benda kita kat sana lagi. Oh tapi sana tak boleh, sungai. internet jauh sangat. Kita nak let it out, kita nak releasekan tension kan. Kita dah orang kata bekerja dah bulan 10 dah kan. 10 Ya dah. Allah, masya-Allah. Orang tengah stres kan. Sekejap berbenar. Jualan belum merasakan kita kena lah release stres. Sebab Boleh kita layan sangat stres. kita faham, kita capai satu benda. Tak lopeh. Boleh sikit-sikit. nak tunjuk. Sini boleh. Kita nak tunjukkan. Kita dah putus-putus. Sekejap kejap. Bismillah. cepat, Jangan goyang. Oh. Tu dia. Okay, nampak. So kita kena ke arah sana balik lah sebab internet yang Boleh jom. Tapi you nampak kat situ Saya tunduk sikit belanja. Nampak Nanti kan? Nak mandi tau. Cantik Kita atas sikit dia dalam. kita memang akan manjat air terjun nanti. Kita akan hiking untuk pergi ke air terjun lapisan ke berapa lapis tah. Tapi 5 adalah lapis. so saya nak cakap nombor satu. Kalau nombor satu bila kita retreat ni kita adalah nak melihat apa yang kita dah capai. Sebab kita macam kami momentum dulu kita buat retreat setahun sekali. Jadi banyak isu, banyak benda dia tak boleh nak solve. So apa yang kami buat adalah kita buat setiap quarter. Maksudnya ini adalah quarter 4. So kita revise untuk quarter 3. Okay, tapi sana tak cahaya. Okay. So kita buat untuk kita revise quarter 3 and kita nak tengok apakah benda yang betul yang dibuat untuk quarter 4. So tu function retreat. Jadi dalam tu macam semalam jadual kita sampai pagi. Kita discuss dulu setiap department, by department dulu. Dan masa setiap department, contoh marketing dia nak explain apa benda dia buat. Jadi kita minta semua orang tanggalkan topi apa yang dia pegang. Dia sale pun apa benda ke, dia kena macam cabut topi dia kejap dan tukar kepada dia pun marketing. Supaya what happen adalah mereka tak ada hanya argue question orang marketing. So dia akan fikir setiap kali dia tanya soalan, dia juga akan mencadangkan. Contoh, ni saya rasa you collect leads kan? Why not you buat macam ni? Why not you buat B? Kenapa you pilih A? Sedangkan kalau kita buat B lebih bagus. So dia ada, maksudnya dia ada question. Dia juga adalah mempunyai jawapan kepada apa yang sepatutnya dia bincangkan. Sebab kita nak dia merentasi department. Sebab isu dia bila kita ada ramai team ni, dia akan mula berpuak. Dia akan mula berdepartment-department. So itulah cara bagaimana untuk kita nak buat supaya mereka ni saling menyokong each other. Tu je lah saya nak je. Tunjukkan itik. Betul? Ni canggih. Saya tengok kan. Retreat ni dia memang berkos sikit. Dan retreat kali ni memang antara kos kami yang tinggi. Tetapi sebab tip kalau tapi cara cara ramai. fikir tim lain tau. Cara fikir tim diorang dah risau. Diorang yang siapa unit account tahu berapa account dia semua kalau kan. dia sana dia tak, suara takkan jadi slow. Oh, okey. Terima kasih beritahu. Okey. Kita pusinglah sebab saya nak belanja dia ni Swan. Okey, so bila cara fikir tim macam tu saya okey je. Saya just bagi tahu tak apa tim. That's why kita kena refresh minda ni. Sometimes ada benda block dalam kepala. Bila ada benda block dalam kepala sebab kita stres sangat. Bila benda stres ni, kita banyak block tau. Block minda, block hati, block fizikal. Dan orang yang stres kan saya cerita semalam dia akan ada udara apa? Dia akan berkumpul biji udara kat sini. So dia block kat sini. Nampak tak? Kalau kita stres dia akan block semua benda termasuk block idea. So that's why kita suka bawa dia orang pergi tempat-tempat macam ni. Tempat ni luas gila, lebih kurang 8 ekar. Dan saya kira
Moga-moga semalam pun tim dah bincang, tim marketing, tim sales semua dah dapatkan apa solution. Tinggal kita nak buat sahaja. Waalaikumsalam Hafiz, nanti kita bagi tahu, okey? Kita retreat dulu kat sini sebab tempat ni pun terhad. Ada satu jabatan juga di sini sedang buat kursus ke apa. Dan ada satu family besar di sini. Sempatlah lelaki aku ambil gambar. Okey. So saya kata it's okay, duit nanti Allah akan bagi sebab kami dah biasa. Siapa bisnes saya tahulah turun naik tu. Dah biasa turun, dah biasa macam suami saya cerita semalam saya pun baru tahu. Sampai nak jual Mercedes. Kan masa bisnes tapi tak jadi sebab tiba-tiba naik balik bisnes macam tu. Cerita sikit, Bi pun baru tahu semalam. Kadang-kadang saat yang kita rasa kita berada pada lowest point, sebenarnya itulah titik yang dia macam ni tau. Contoh, saya ambil saya macam ni. Katalah saya nak melompat. Badan saya tegak macam ni. Saya nak melompat. Boleh tak lompat? Macam ni. Cuba nampak paling tinggi abang boleh. Ni kita tegak badan. Saya bawa demonstrasi Saya bawa demo lagi lah. Tapi tak boleh bengkok, tak boleh syarat, tak boleh bengkok tak boleh turun, tak boleh rendah ke bawah. Tak boleh. Ketinggian kita hanya 800 tu. Tapi bila kita turun ke bawah. Abang sini sikit takut terkena tu. Bahaya. Bila kita turun ke bawah macam ni, dan kita kita boleh melompat lebih tinggi sebab ketika kita lowest tu duduk bawah, dia mengumpul tenaga, energi untuk kita nak come back to fly high. Sebab itulah kapal terbang, benda yang paling lama adalah masa dia nak take off. Take off. Kan dia lama, terkumpul kekuatan enjin, check apa benda semua. Lambat, ambil masa. Dia ke bawah. Tapi the moment bila dia jalan tu, dia dapat titik point, dia take off je, dia akan fly. Dia mulakan momentum. Terbang jauh. Jadi benda itulah yang kita nak ajar tim kita benda yang sama. Kita pun faham anda di luar sana mungkin ada yang rasa terkesan tau. Bila orang daripada pandemik jadi endemik, orang sekarang ni full pergi bercuti, balik kampung saya dengar penuh yang balik Pantai Timur. Hati-hati memandu, kita doakan selamat pergi dan balik. So sedikit berlakulah, ada yang kata sale turun sikit 50%, banyak 40%, 30%. Tapi tak apa, insya-Allah. Kita bagilah dia raya dulu. Kita bagilah dia balik kampung. Mana yang sales tak okey, sustain, maintain je. Yang ada sedikit terkesan is okay, tak apa. Ada tak yang macam tu? Cuba komen sikit. Okey, sayang. Sambunglah sayang. Korang faham tak kita orang punya sharing pagi ni? Korang dapat tak? Macam anak panah, betul Nadia kan? Kita nak tarik, kita nak memanah, kita kena tarik dulu ke belakang. Sebab itu ujian ni pun Allah yang bagi. Bukan saja-saja kita minta ujian. Bukan Tanah Aina, Zalina, tapi Tanah Aina pun cantik kan? Bukan saja-saja kita minta ujian. Tak ada manusia yang Allah bagilah aku ujian. Tak ada. Kalau ada pun tak boleh macam tu. Tak boleh kita nak sesuka-suki minta ujian. Macamlah kita kuat sangat. Kalau Allah bagi ujian berat sekarang, tak tercakap kita kan. So tak payah. Satu lagi yang saya teringat kita jangan kalau contoh anak kita sakit ya Allah bagilah aku yang sakit, anak aku bagi sihat. Tak payahlah. Kan? Kita just why not kita minta ya Allah sembuhkan anakku. Berikan aku dan anakku sihat. Minta benda yang baik sebab Allah Maha Kaya. Allah akan beri kalau kita minta yang baik-baik. Cepat atau lambat saja. Ya Allah, cantik ikan. Ada tak ikan tuan-puan? Ikan apa tu? Ikan koi. Ikan koi Jepun. Cantiklah, dalamnya ada berapa ikan kelah pun ada dalam ni tau. Walau ada bunyi binatang dia bercakap. Yang saya tahu sebab dia berzikir. Okey. Kita nak mulakan aktiviti seterusnya. Kita ada adventure. Pagi ni sambil-sambil jalan lah. Kalau ada lain adalah. Boleh. Kita ada nak pergi naik ATV. So bila kita buat retreat ni bukanlah sekadar kita duduk meeting je discuss. So kita bawa dia juga tengok hutan. Tadi baru main game. Tadi baru main game. Apa tadi? Macam-macam lah. Okay. Dan sekarang kita nak pergi main ATV pula. Bagi dia orang release. Dan banyak kali tau bila kita buat macam ni, alhamdulillah. Bila memberikan energi mana tadi sayang tak masuk. Tak masuk, tidur dah. Ya Allah, menangis semua cerita. Lah, menangis sebab rugi kita cerita, lah. Okay. Kat sana tanda. Oh, rugi lah awak. Malam tadi nangis ke? Alamak, rugi malam tak cerita masuk. Bagi sebab kita nak dengar story tau. Dan banyak gila sayang. Macam kita kenal lah. Cikgu Rashid. Mana tadi saya rasa kita ada recording yang risau. Kita ada 98% yang kita rasa baru tahu tentang dia. Wah, sebab bila dia cerita tentang dia, pengalaman dia. So saya nampak dia adalah seorang budak pandai. Cuma saya nampak benda yang boleh bunuh dia adalah keselesaan.
Tapi bila dia tak selesa, dia ada matlamat, dia ada dream, kita tahu, oh aku boleh bantu dia. Dan bila kita bantu dia sungguh-sungguh, tim kita, dia juga akan bagi the best untuk kita punya tim. Bagi untuk kita punya customer, klien kita. So dia memang buat gila-gila. Semalam sayang. Malam tadi sempat 2 orang je. Rashid sebab kita bagi juga peluang tim untuk bertanya. Rashid dengan siapa? Dengan Reza. Alah. Malam ni kita sambung lagi. Malam ni kita sambung lagi. Maknanya best sikit. Sebab kita nak dengar story dia, what happened. Saya ngantuk awal. Saya nak ke toilet lah sayang. Oh jangan. Okey, itu sajalah. InsyaAllah. Sebelum. Okey tak hari ni kita live saja-saja je kan. Sebenarnya diorang semalam buat ni The Life of River. Kalau siapa pernah dengar lah, siapa tak pernah dengar nak kena terangkan pula. So kadang-kadang alamak dah bagi tahu kat orang salah pula. So saya betulkan The River of Life. Okay. Dia tentang susunan hidup kita yang Allah susun. Apakah perkara-perkara yang kita paling ingat dan paling memberi makna besar dalam hidup. Sama ada, tak kira lah sama ada berupa kejayaan, kebahagiaan ataupun kesedihan, kesusahan, pengorbanan. Contoh saya bagi, sebelum saya nak orang susah, saya bukanlah pelajar bijak. Sekolah rendah saya tak pernah naik pentas. 1 hingga 6, darjah 1 hingga darjah 6. Darjah 6 saya dapat 3A 1B. Waktu zaman-zaman saya dulu 4A. Yang full 4A, sekarang dah lain kan. Masa zaman saya mengajar 5A, 6A macam tu. So, saya pergi sekolah menengah. Saya dapat, tapi dengan izin Allah. Saya kan atlet. Kan saya share sebenarnya saya atlet. Saya wakil sekolah lumba lari. Jadi bila kita atlet, rupa-rupanya ada kelebihan sikit. So bila saya sekolah menengah, dalam ramai-ramai budak bijak ni yang dapat 4A, dapat 3A, apa benda semua ni, patutnya saya duduk kelas B. Saya duduk tingkatan 1B. Tapi sebab cikgu check, oh saya atlet. Saya lumba lari. Saya wakil sekolah rendah. So saya dipindahkan ke circle kelas tingkatan 1A. Circle ni sangat penting tuan-puan. Saya belajar tentang circle ni dari situlah tingkatan 1. Bila kita masuk dalam circle A, dalam tu ada budak Cina, separuh Melayu. Ada India, Sajif dan Shashi. India ada orang, aku ingat lagi nama dia. Sajif sampai sekarang follow saya kan. Hai Sajif. 2 India, yang lain Cina, lepas tu separuh Melayu. So bila kita duduk dalam circle A ni, dia lain tuan-puan. Sebab budak-budak A ni, dia main betul-betul. Dia belajar betul-betul. So kita membantu. Saya memang kelas A, tingkatan 1A, 2A, 3A macam tu. So last kali saya dapat 8A. Saya bukanlah budak bijak macam saya share tadi. Saya just budak sederhana waktu itu. Tapi sebab circle kita, circle yang betul. So cikgu yang masuk ke tingkatan 1A, sebab dulu main filter. Dia ada main filter kelas. Memang ada setengah ibu bapa tak setuju. Tapi dia ada pro and con. Antara pro dia ialah kelas A ni untung dia. Cikgu-cikgu yang masuk kelas A, dia akan semangat. 3, saya tak ada cuti. Hari-hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sekolah. Sabtu, Ahad saya pergi warung. Bila saya belajar, tak ada. Sampai saya atlet di sekolah. Saya pun atlet di sekolah menengah. Saya wakil sekolah lumba lari. Tingkatan 3 saya jumpa cikgu sukan saya India. Nama dia saya lupa, saya minta izin saya nak keluar. Sebab saya dah wakil daerah semua kan. Penat tau kita latihan 1 kaki naik tangga every day. Latihan atlet lari sangat susah. Setiap lompat guna 1 kaki, naik tangga, turun naik tangga. Every evening. So latihan dia antara dia. Belum lari lagi, belum pusing padang apa semua kan. That's why saya sampai matrikulasi kalau main bola jaring memang kena jadi center lah. Sebab orang kaki lari. That's why kesan dia memang peha dengan punggung besar. Sebab bila dah lari, tiba-tiba tak lari, dia terkejut. So, masa tu, susah senang saya kat warung tu, siang malam kan. Allah bagi 8A. Dia ada susah, dia ada kena kat warung lagi, banyak cerita lagi. Orang marah, customer marah, makanan lambat sampai. Banyak benda sedih yang kita terpaksa harung dalam keadaan umur saya baru 13, 14 dan 15 tahun. Kalau budak-budak sekarang, anak-anak kita manja lagi tu. Tak kerja lagi. Macam saya dah mula bekerja. Jap Fiti, lagi 1 minit saya habiskan. Tu diorang nak pergi. Diorang nak pergi tu. Cikgu Fiti dengan Cikgu Syak. Mana Cikgu Syak? Kenal dia berdua tu. Okay, diorang nak pergi. Nak pergi ITB lah. Okay. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa join Telegram Najib Asaduk. Okay, bye.